Kajian terperinci perlu dilakukan bagi mengenal pasti langkah terbaik dalam penyediaan bekalan elektrik kepada penduduk Kampung Long Pasir di Sipitang. Pada masa ini, lebih 90 buah rumah di Kampung Long Pasir menggunakan sistem solar untuk mendapat bekalan elektrik yang digunakan sejak tahun 1996 namun kini mengalami kerosakan. Menurut Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato' Borhan Dollah, antara langkah yang akan diambil perhatian ialah membangunkan penjanaan elektrik mini hidro, melaksanakan sistem solar hybrid berpusat dan pemasangan sistem grid penghantaran bekalan elektrik apabila projek penerapan jalan raya ke kampung itu dilaksanakan. Bagaimanapun, katanya projek penerapan jalan raya ke Kampung Long Pasir yang sepatutnya dilaksanakan tahun ini ditangguhkan. Mungkin kita akan melihat secara penyambungan grid lah, tapi kita mungkin akan menyelenggara ataupun membaiki menurap jalan-jalan dengan membuat penjajaran baru. Dan mungkin pakej itu adalah lebih ekonomikal. Dato' Borhan menjelaskan demikian kepada pemberita selepas program walkabout beliau ke Long Pasir Sipitang. Sementara itu, Wakil Rakyat Sindumin Dato' Haji Ahmad Bujang mencadangkan penjanaan elektrik mini hidro di kampung ini buat sementara kerana kos yang lebih murah. Malah penyelidik dan penduduk kampung yang ditemui mengakui penjanaan elektrik mini hidro sesuai kerana kampung berkenaan mempunyai sungai berdekatan. Kita kena buat kajian terperinci mana satu yang cost efektif, mana satu yang boleh lebih praktikal untuk dilaksanakan di Long Pasir. Solar yang ada di sini telah dibina pada tahun 96, sudah lebih 10 tahun tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan sekarang ni saya rasa cadangan itu lebih baik. Dan apa yang kita ada sini kan kita ada sebuah sungai yang tak pernah kering dan dia elevation dia lebih tinggi daripada tempat-tempat yang lain. Jadi itu satu proposal yang sangat sesuai yang kerajaan boleh buat untuk komuniti Long Pasir lah. There are many areas here that are suitable for mini hydro because there are many water sources. But right now is a dry season, so the water level is lower than usual. But since our stay here, we've gone around and visited a number of water sources, and there are actually many sites where it can be possible. Adalah sangat penting sebab dia membolehkan elektrik itu dijana melalui sungai, tapi bukan dari itu air dari lereng bukit. Jadi kami harap mungkin dengan berjayanya hidro Taapung ini, mungkin dia akan buka peluang menjana elektrik di merata tempat. Sempena program walkabout ke Long Pasir ini, Dato' Borhan turut melawat klinik kesihatan Long Pasir, SK Long Pasir dan kaunter unit khas Jabatan Pendaftaran Negara. Individu dan badan sukarela Islam dialu-alukan menyumbang bagi pembinaan semula bangunan Mahad Tahfiz Asyatibiyah di Putatan yang musnah dalam kebakaran 4 Mac lalu. Menurut Pengetua Pusat Tahfiz berkenaan, Ustaz Hanzala Amilusin, pihaknya kini masih memerlukan RM240,000 bagi membina semula bangunan berkenaan. Jutaan terima kasih di atas sumbangan-sumbangan yang diberikan, sama ada sumbangan dari sudut wang ringgitnya, daripada materialnya dan juga daripada sudut idea. Bagi kami itu pun sudah cukup bermakna. Seramai 25 pelajar sedang menuntut di pusat tahfiz ini yang mengkhususkan kepada hafazan asas dari juzuk 1 hingga juzuk 5. Manakala dari juzuk 6 hingga 30 ditempatkan di pusat tahfiz di Masjid Pertubuhan Islam Seluruh Sabah, Usia di Kota Kinabalu. Beliau bercakap kepada RTM selepas menerima lawatan dan sumbangan daripada Ketua Biro Kebajikan UMNO Malaysia, Datuk Syamsul Anwar Nasara di Kampung Sri Pandan Putatan. Beliau diiringi Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Taufik Abu Bakar Titingan. Hadir sama Pengarah JKR Sabah, Insinyur Haji Amrullah Kamal dan Pengarah Kastam Sabah, Datuk Dr. Haji Jonathan Kandok. Harapan juga supaya bangunan dan sekolah ini segera dapat dibaik pulih, kerana kita tahu bahawa pengajian tahfiz ini penting kepada kita, terutama sekali untuk menyuburkan dan meningkatkan amalan agama kita kepada generasi muda. Ketika ini proses pembelajaran dijalankan di rumah berhampiran sementara menunggu bangunan baharu siap.
Sejak beroperasi pada 2012, pusat tahfiz ini telah melahirkan ramai ahli tahfiz. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran di nombor 5601 02 641015. Sementara itu, di Kampung Kibagu, Menggatal, Datuk Syamsul menyerahkan sumbangan wang tunai kepada 40 penerima terdiri daripada warga emas dan orang kurang upaya OKU dari kawasan sekitar antara Kampung Numbak, Kampung Selimbangan dan Kampung Numbak 1. Beliau turut menyaksikan penyerahan sumbangan air kepada penduduk kampung yang terjejas bekalan air bersih. Jelasnya, pihaknya akan merangka satu lagi lawatan kerja ke negeri ini sebelum Ramadan menjelang. Turut hadir Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Jainab Ahmad Aid. Seramai 100,000 pelancong disasarkan berkunjung ke Kudat sempena Tahun Melawat Kudat tahun ini. Ke arah itu, pelbagai usaha dipergiat untuk mempromosi daerah yang terletak di utara Sabah itu sebagai destinasi eko pelancongan. Pegawai Daerah Kudat Sabdin Ibrahim berkata sebanyak 50 program disusun pada minggu ketiga setiap bulan sebagai pengisian pakej pelancongan sepanjang tahun melawat Kudat. Antaranya pelancaran Taman Marin Tun Mustapa, Pesta Kamatan dan program Semarak Satu Malaysia. Beliau yakin festival tersebut mampu menyumbang kepada peningkatan pancung ke Kudat, khususnya dari Korea dan China. Memang terdapatnya peningkatan pelancong-pelancong yang datang ke Kudat. Kita lihat hotel-hotel pun semakin kalau di hujung minggu memang kalau dulu memang rate dia dalam 20-30%, tetapi sekarang sudah naik sehingga 50% lah. Sabdin yang ditemui pemberita di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu berharap Tahun Melawat Kudat berupaya menjadikan Kudat destinasi eko pelancongan menarik dan syurga makanan laut di negeri ini. Tahun lalu 50,000 pelancong yang direkodkan berkunjung ke Kudat. Pelibatan sepenuhnya penari dan tenaga produksi tempatan menerusi pementasan teater musikal Gulu-Gulu yang bermaksud zaman dahulu sempena Pesta Sabah pada penghujung bulan ini diyakini mampu memukau pengunjung serta pelancong yang hadir. Keyakinan itu disuarakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ketika ditemui pemberita di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM di Kota Kinabalu. Pesta Sabah tahun ini mengetengahkan rintitan perjuangan seorang pahlawan terbilang Sabah iaitu Datuk Paduka Mat Saleh yang berjuang mentang British di Pulau Gaya, Ranau dan berakhir di Tambunan. Menariknya, elemen percintaan antara watak utama Mat Saleh dan isterinya, Dang Bandang, diolah menerusi rangkaian variasi persembahan tarian, muzik dan 4 lagu yang dinyanyikan sendiri watak Mat Saleh dan Dang Bandang. Dang Bandang dikatakan mempunyai satu kuasa keajaiban yang luar biasa. Dan beliau selalu diusung kerana tidak boleh meminjak tanah. Mengenai watak Mat Saleh dan Dang Bandang, Datuk Masidi berkata pihaknya akan memilih pelakon yang menyerupai kedua watak berkenaan untuk menghidupkan persembahan teater itu nanti. Malam kemuncak persembahan teater musikal Gulu-Gulu di Kompleks Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN Sabah di Kota Kinabalu pada 30 April ini dijangka dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin. Sempurna bakal menjadi tumpuan dunia menerusi persidangan antarabangsa Julung Kali International Conference Bajau Sama Diaspora and Maritime Southeast Asia Cultures yang berlangsung selama 5 hari bermula 19 hingga 23 April ini di Muzium Tun Sakaran Sempurna sempena Pesta Regata Lepa 2016. Menurut pengarah Muzium Sabah, Sintiong Galet, persidangan tersebut bakal memartabatkan Muzium Tun Sakaran sebagai pusat kajian kebudayaan Bajau Sama di rantau ini dan sebagai galakan kepada penyelidik bagi pembangunan budaya dan sosial kaum Bajau Sama bukan sahaja di Semporna malahan di seluruh Nusantara. Tun Sakaran Dandai juga akan turut serta sebagai penceramah utama dalam persidangan antarabangsa tersebut bersama 22 orang pembentang dari dalam dan luar negara. Penyampai kertas kerja adalah terdiri daripada pakar-pakar dari pelbagai institusi di peringkat antarabangsa dan
peserta yang kita jemput juga adalah juga daripada masyarakat dari lapisan ataupun pelbagai lapisan latar belakang lah, baik yang segi akademiknya, baik yang dari segi latar belakang budaya dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena persidangan berkenaan di Kota Kinabalu. Sejak dirasmikan pada 25 April tahun lalu, Muzium Tun Sakaran memainkan peranan penting khususnya dalam kajian etnografi masyarakat Bajau Sama dalam berkaitan dengan budaya maritim di Asia Tenggara. Langkah yang kita buat ini bersama dengan muzium dan juga Universiti Malaysia Sabah melalui kursi kajian dusun itu dilaksanakan kerana kita memikirkan bahawa Muzium Tun Sakaran itu sudah ada wadahnya. Is the kata bilang one of the first museum yang boleh menjadi muzium etnografi yang utama. Antara isu penting yang bakal dibincangkan termasuk isu migrasi, politik, ritual, seni persembahan kebudayaan, sejarah, budaya material, bahasa dan identiti masyarakat Bajau Sama. Hasil kertas kerja akan diterbitkan 6 bulan selepas persidangan ini berlangsung untuk rujukan seluruh dunia. Ini akan menunjuk Semporna sebagai satu tempat penting dalam budaya tradisional, bukan sahaja Bajau di sana, tapi di rantau Asia Tenggara. Sepanjang persidangan berlangsung, orang ramai berpeluang melihat pameran sejarah awal Malaysia dan Semporna sebagai tong talun di Muzium Tun Sakaran Semporna. Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan 6,706 kematian akibat kemalangan jalan raya tahun lalu dengan 62.7% daripada jumlah kes tersebut melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Majoriti kematian dalam kalangan belia pula berpunca daripada kemalangan jalan raya. Demikian dinyatakan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Korporat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Faradilah Abdul Rani, mewakili Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Bon Hai, sempena kempen Hari Keselamatan Shell 2016 di Sekolah Menengah SM Lasal, Kota Kinabalu. Sempena kempen ini, pelancaran hashtag Shell Selamat Sampai ditujukan khas kepada golongan muda dan penunggang motosikal bagi meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan di jalan raya. Sehubungan itu, beliau berharap hashtag Shell Selamat Sampai dapat dijadikan duta kepada program ini sekaligus membawa perubahan positif kepada semua yang terlibat. Beliau juga berharap syarikat-syarikat korporat dan swasta lain dapat mencontohi usaha berkenaan dan mengadakan program yang sama pada masa akan datang. Baik, seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 9 pagi ini berlangsung program keahlian dan daftar pemilih peringkat negeri Sabah, Anjuran Puteri UMNO Sabah di Harbour Mall Sandakan. Pada masa sama, program cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah tahun 2016 peringkat negeri Sabah diadakan di Tasik Kompleks Sukan Likas. Akhir sekali pada pukul 3 petang berlangsung majlis perasmian Rumah Pengakap Daerah Beaufort di Jalan Jimpanah Beaufort. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri, silakan.